أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ثم أما بعد. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Anas Arabi. Tadi dia kenal kita. Kemudian yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Hafizal bin Abu Hasan Al-Jaraqi, seterusnya Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, seterusnya barisan ahli jawatankuasa Masjid Sembilang, seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ni kita rafa'kan sekali lagi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita pada malam tahun yang baru. Malam tahun ataupun malam tahun 2015. Selalunya peristiwa ataupun perhimpunan ni banyaknya di tepi pantai, di padang-padang. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita malam ni ambang tahun baru, berada di dalam tempat yang paling mulia sekali atas muka bumi. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, ahabbul biqa' ila Allah masajiduha. Tempat yang paling disukai ataupun tapak ataupun tanah, kita terjemah tempat lah senang. Tempat yang paling disukai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid dia. Wa aswa al biqa', dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan paling meluat sekali, aswaquha, tempat yang bernama pasar. Pasar, market, pasar raya, Giant, The Store. Semua tu masuk sekali lah tu. No? Baik. Jadi alhamdulillah Allah pilih kita malam ni berada di tempat yang cukup-cukup mulia untuk membincangkan berkaitan dengan satu tajuk yang cukup-cukup besar. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, malam ni sebenarnya kita bicara berkaitan dengan tajuk apa? Saya nak sebut betul party maknanya. Apa? Armageddon ke apa lah. Sebenarnya malam ni untuk maklumatlah kita sebut dalam gambaran secara umum terlebih dahulu. Tajuk yang kita nak bincang malam ini sebenarnya nak membicarakan berkaitan dengan satu peristiwa yang akan muncul, yang akan berlaku dalam tempoh masa yang hampir dengan kita. Satu peristiwa besar yang akan berlaku dalam keadaan, minta maaf, melibatkan keseluruhan masyarakat atas muka bumi ini. Satu peristiwa yang berlaku yang mana dia merupakan siri peperangan antara orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang benci, orang yang kafir, orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sebut dalam bahasa yang mudah, akhir zaman ini akan berlaku peperangan yang cukup-cukup besar antara orang yang hak dengan orang yang batil. Jadi kena faham dulu. Boleh faham ke dah? Nampak macam takut dia sebut, nampak nak perang. Tak sungguh ke dah? Kita nak sebut akhir zaman ini akan berlaku satu siri peperangan yang cukup-cukup besar yang mana akan melibatkan orang Islam secara keseluruhannya. Dan dalam perang inilah nanti kita akan sebut akan keluar tanda-tanda kiamat besar seperti yang disebut sebentar tadi, apa Dajjal akan keluar, kemudian nanti akan Ya'juj Ma'juj akan dibahaskan oleh Ustaz Jafri, dan tanda-tanda kiamat yang lain akan muncul. Kebanyakannya muncul dalam tanda kiamat yang disebut sebagai Malhamah Kubra ni ataupun Armageddon ni. Sebab itu tajuk yang kita nak bincang malam ni, sahabat-sahabat sekalian, ayah-ibu sekalian, satu tajuk yang cukup-cukup penting ni. Dan kita nak minta sama-sama ambil pengetahuan berkaitan dengan Malhamah Kubra ataupun perang besar ini, dan kita nak minta buat persiapan untuk menghadapinya kalau dia berlaku di zaman kita. Boleh faham bahasa tu? Nampak macam tak faham yang nampak gaya? Boleh faham no? InsyaAllah. Baik. Bila disebut berkaitan dengan peperangan besar, siri peperangan yang cukup-cukup besar yang akan berlaku, kita tidak boleh lari daripada peperangan tersebut. Kita tidak boleh lari daripada unsur ataupun daripada tanda yang bernama Dajjal. Kerana dalam siri peperangan inilah, dalam keadaan perang berlangsung, dalam keadaan perang bermula, dalam keadaan perang cukup teruk, ketika itu akan muncul makhluk bernama Dajjal. Dajjal ni dia muncul dalam tengah-tengah siri peperangan ke? Ya. Contoh sekalian saya baca satu hadis, ayah-ayah sekalian cuba ambil perhatian dan minta maaf kalau ada tersentuh golongan pihak yang mana-mana, saya mohon maaf banyak-banyak. Baginda SAW bersabda dalam sebuah hadis. Hadis ni riwayat daripada Abdullah bin Umar. Saya tak sempat nak hafal semua hadis malam ni saya baca je lah. Boleh kot no? Saya tak setuju nampak boleh no? InsyaAllah. Baik. Kata Abdullah bin Umar,
kami sedang duduk dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda menyebut tentang dugaan-dugaan ataupun ujian-ujian, dan baginda bercerita secara panjang lebar tentang ujian-ujian yang akan menimpa umat akhir zaman. Dan antara yang baginda sebut, kata Abdullah bin Umar, baginda menyatakan berkaitan dengan fitnah al-ahlas. Fitnah al-ahlas ni maksudnya ujian yang panjang dan berat. Akan mari kepada umat akhir zaman satu ujian yang cukup panjang, cukup lama, lepas tu pula ujian tu berat. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, apa fitnah ahlas tu? Ujian berat tu ujian apa? Cuba perhati tengok salah nah. Kita nak sebut peperangan ni start dah ni. Cuba dengar sama-sama nah. Baginda bersabda, hadis ni riwayat daripada Imam Allahumma salli Muhammad, Imam Abu Daud. Boleh tengok dalam sahih Sunan Abu Daud nah. Baginda menyatakan fitnah ahlas ni ialah fitnah pelarian. Maksudnya kamu akan mula melihat masyarakat dunia orang Islam akan jadi pelarian. Satu. Dan kedua, peperangan. Sehingga kata Nabi SAW, mereka akan hilang harta, mereka hilang keluarga. Ada tak ada hari ni? Berkenjah, berapa ramai orang Palestin jadi pelarian, berapa ramai orang Syria jadi pelarian, berapa ramai orang Rohingya pun jadi pelarian. Boleh faham bahasa tu? Satu. Tapi yang kita nak fokuskan di sini, yang di sebelah Timur Tengah. Kemudian baginda sebut, selepas peristiwa ahlas ni, selepas fitnah ahlas ni, akan muncul pula fitnah sarra'. Sarra' ni maksud dia kesengsaraan yang disebabkan oleh rahmat dan kemewahan. Kamu akan tengok umat Islam juga akan kena fitnah, ujian sarra', ujian kaya. Di samping ada tempat, ada pelarian, di samping ada tempat berlaku peperangan, ada tempat yang kaya terlampau kaya. Kan? Makan sampai dalam talam, makan seorang ni. Makan talam tu. Kambing 2 ekor dalam talam tu. Pasal? Pernah tengok lemak tu? Makan sikit je, lepas tu buat apa? Tuang. Kereta tak mil lah, kereta koman-koman cik ayam ni, kereta tu dia. Sampai kita pula fikir, takkan orang Islam yang kaya macam ni tak mau bagi duit kot kepada orang hak susah? Takkan manusia-manusia ni, orang Islam hak kaya-kaya, millionaire, takkan tak mau bantu orang Islam yang susah? Padahal negara sebelah-sebelah. Faham kau no? Saya tak payah sebut ke, saya sebut jadi isu. Kan? Perasan? Kan? Padahal Palestin, Syria yang duk perang tu Ustaz, dekat dengan negara mereka, ada negara yang rakyat dia cukup-cukup kaya. Tapi kenapa orang Islam tu tak mau tolong orang Islam yang susah? Nabi sebut akan mari di akhir zaman fitnah sarra'. Ujian kekayaan. Orang kaya, kau kaya, pentingkan diri sendiri. Baik, kemudian yang ni yang sensitif ni. Baginda mengatakan kekotoran ataupun asapnya, maksud di sini punca berlaku peperangan, punca daripada berlaku pelarian, ataupun kita sebut punca berlaku perkara ini berasal daripada bawah kaki seseorang daripada ahli bait aku. Punca peperangan ini ataupun di antara sebab berlaku peperangan, pelarian dan sebagainya ini datang daripada bawah kaki seseorang daripada ahli bait, ahli keluarga aku. Maknanya ahli keluarga Nabi SAW. Dia mengaku daripada aku, kata Nabi SAW. Dia mengaku kata dia tu keturunan aku. Dia mengaku kata dia tu ahli keluarga aku. Dia mengaku kata nasab dia tu bersambung dengan aku. Padahal kata baginda SAW, dia bukan daripada aku. Agak-agak sabar. Agak-agak sabar. Dia mengaku dia keturunan Nabi SAW. Dia mengaku dia ahli bait Nabi SAW. Takkan tak perasaan kau? Allahu Akbar. Tak betul hari ni. Maknanya kita nak sebut dalam bahasa mudah hari ni, yang disebut sebagai Armageddon dah start dah pun. Tu bahasa kasar ni lah. Yang orang kita dah seronok tengok istikharah cinta. Awak ingat komen kah? Kita pun hafal juga tajuk tu. Hafal tajuk je lah. Cerita tak tengok je lah. Sungguh sekali. Maknanya siri yang kita nak bicara ni, siri ni dah start dah pun. Allahu Akbar. Kemudian baginda sebut pula selesai daripada peristiwa tersebut, saya ringkaskan kan. Sambung kerana sesungguhnya wali aku, kata Nabi SAW, keturunan aku, kawan karib aku, ataupun keturunan lah senang kita translate, hanyalah daripada kalangan orang-orang yang bertakwa.
Yang dikatakan ahli keluarga aku, ahli bait aku ni, keturunan aku ni semua orang-orang yang bertakwa. Mereka tak akan menimbulkan fitnah, mereka tak akan menimbulkan pelarian, tak akan menimbulkan peperangan ni. Yang dok buat benda ni orang-orang yang mengaku kata dia ahli bait, dia keluarga ahli bait, dia keturunan ahli bait, dia cinta ahli bait. Nampak tu? Kemudian Baginda sallallahu alaihi wasallam sebut lagi kepada Abdullah bin Umar, selepas daripada fitnah yang seumpama ni akan muncul pula ujian yang disebut sebagai Duhaimah. Satu ujian yang sangat besar, yang mana ujian ni baginda gambarkan setiap orang Islam akan dilanyak oleh orang bukan Islam. Tidak ada seorang pun yang akan terlepas, kecuali semua kena hentam, semua kena lanyak. Orang Islam semua akan dirosakkan. Orang Islam di Malaysia kah, orang Islam di Indon kah, orang Islam di Rohingya kah, orang Islam di Timur Tengah kah, orang Islam di Amerika kah, orang Islam di Afrika kah, nama kata orang Islam semua kena lanyak. Ada tak ada lah? Faham ke saya duk cerita? Nampak senyap dia, nampak gaya. Boleh kau tu saya minta maaf, tak dan, tak sah kerja sampai pukul 8 lebih kan, tak dan nak study tu yang main baca. Boleh kau kira boleh lah, tak boleh pun kira boleh juga lah. Baik, jika dikatakan dia telah selesai kata Nabi SAW, maka ia justru berlanjut. Kalau kamu tengok kata tak ada dah, tak kena seksa dah tu, mereka okey dah kan, tak serang dah pun, pok-pok jahat ni tak serang dah pun orang Islam. Nabi kata dah, dia tetap juga berkelanjutan. Maksud dia ada lagi, cuma tak nampak lah. Hari ni kita duk bicara Rohingya. Rohingya hari ni kena lagi, kena, cuma tak sampai maklumat tu pada kita aja. Orang Islam di Syria kena tak? Kena, cuma tak sampai maklumat tu kat kita aja. Orang Islam mana-mana tempat Afrika dan sebagainya kena lanyak dengan bukan Islam. Kena Ustaz, kena, cuma maklumat tu tak sampai kepada pengetahuan kita. Itu ya. Allahu Akbar. Bahasa kasar kita sebut peperangan ni dah start dah. Dah bibit dia tu dah ada dah. Baik. Sehingga kata Nabi SAW, akan ada seorang laki-laki pagi harinya beriman tapi petang hari menjadi kafir disebabkan ujian yang begitu dahsyat yang dia kena. Sehingga kata Nabi SAW, manusia pada akhir zaman kamu akan tengok dia akan pecah jadi dua. Dua khemah ni kita terjemah dua puak lah, senang bahasa. Ada satu puak yang betul-betul berpegang dengan iman yang sebenar. Kira puak yang Islam betul-betul kemah dengan Islam, pegang betul. Kamu akan tengok akan ada satu puak macam ni. Dan yang kedua, kamu akan tengok puak-puak melingkup ni lah, puak-puak enam jahanam ni, akan ada satu puak. Boleh faham bahasa tu? Akan boleh tengok perbezaan tu, boleh tengok pecah tu, boleh tengok. Dan baginda sebut, jika hari seumpama ini sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu juga ataupun pada esok harinya. Kalau kamu tengok fitnah yang aku sebutkan ini dah keluar satu persatu, kamu tunggu sama ada Dajjal keluar hari itu atau dia keluar esok ya. Bahasa kasar kita sebut, dia akan keluar dalam waktu yang hampir dekat dengan kamu. Allahu Akbar. Masyarakat kita nak sambut tahun baru ni, dua seronok nak tengok sambut bunga api. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, taklah nak cerita lebih-lebih tak erti. Tapi itu yang digambarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Boleh dapat sekat tu sekalian? Baik. Dajjal di antara tanda sebelum keluarnya Dajjal, sebelum munculnya Dajjal ini, baginda sebut kamu boleh tengok akan muncul satu tanda yang boleh senang kamu faham. Bila tanda ni keluar, tu tanda dia hampir dengan kamu. Sopa macam tanda yang orang duk kecoh apa, matahari terbit sebelah barat lah apa 21, 22, 23 gitu kan. Kita nak sebut dalam bahasa yang mudah macam ni. Baginda menggambarkan sebelum matahari naik sebelah barat, dunia kita akan bergelap 3 hari. Dunia kita akan bergelap 3 hari. Bila nak bergelap tu tak tahu. Tapi sebelum matahari naik sebelah barat, dunia kita akan bergelap 3 hari. Boleh faham yang tu? Satu. Sebelum kedatangan Dajjal, Ustaz, ada tak tanda yang baginda sebut? Sebelum Dajjal keluar, ni di antara tanda dia. Ada. Apa dia, Ustaz? Kemarau 3 tahun.
Kamu nak tengok di antara tanda Dajjal hampir keluar dengan kamu, kamu tengok akan berlaku kemarau atas muka bumi ini dalam tempoh masa 3 tahun. Berdasarkan sebuah hadis daripada Ibnu Majah radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum Dajjal keluar, manusia akan ditimpa dengan kemarau selama 3 tahun. 3 tahun kena kemarau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua pakat lapak belakang. Pakat lapak belakang. Apa tumbuhan tak hidup, pokok-pokok tak hidup, binatang pun pakat mati belakang, kurus kering, tak ada isi dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit pada tahun yang pertama menahan sepertiga hujan, memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhan. Untuk kemarau tahun yang pertama, Allah akan sekat hujan 1/3. Kita translate kalau senang, nak bagi mudah nampak lah, bagi senang faham. Daripada tempoh 12 bulan, maknanya hujan turun 8 bulan ni. Kalau macam tu senang nampak. Hujan turun 8 bulan ni, 4 bulan lagi hujan tak turun, kering. Boleh nampak macam tu? Baik. Kemudian bila mari tahun yang kedua, Allah perintahkan dunia ini ataupun langit menahan 2/3 hujan dan memerintahkan tanah menahan 2/3 tanaman. Mari tahun yang kedua, hujan turun 4 bulan, 8 bulan pula hujan tak turun. Boleh terjemah macam tu? Senang faham. Dan bagi tahun yang ketiga pula, baginda mengatakan tidak ada hujan yang turun walau 1 titis pun, dan memerintahkan tanah untuk menahan semua tumbuh-tumbuhan. Mari tahun ketiga, setahun terus kering. Bila Ustaz? Wallahu alam. Wallahu alam Ustaz. Sebab itu kalau kita tengok berlaku kemarau panjang, hati-hati. Bukan nak suruh fikir Dajjal keluar nak kena lari, tak payah Ustaz. Kita nak sebut di sini, bila berlaku kemarau panjang, ambil peringatan. Ambil peringatan. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak, tapi paling kurang ambil peringatan, beringat. Boleh faham kau tu? Saya tak faham yang nampak gaya. Kau macam takut kan macam mana lah. Allahu Akbar. Sebab tu kita nak sebut, saya Wallahu a'lam lah. Mula-mula Ustaz Jafri gelarkan saya pakar Dajjal ni. Inilah orang yang pertama. Malam ni Ustaz Hafizah orang yang kedua. Allahu Akbar. Kita nak sebut, walaupun kita duk mengajar tentang tajuk Dajjal, kita duk buat kajian tentang cerita pasal Dajjal dan sebagainya, tapi kita nak sebut, saya orang takut lah ya. Takut betul lah. Bila sebut berkaitan dengan tajuk Dajjal, takut. Sebab bila kita tengok satu persatu di antara ujian yang Dajjal bawa, satu persatu di antara fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal, kita tengok satu persatu keadaan masyarakat kita hari ini, kita nampak semua nak ke arah Dajjal. Semua nak ke arah Dajjal tu muncul di hadapan kita. Sebab kita pun rasa takut. Nak bawa bini pergi berjalan pun takut. Nak suruh bini berjalan seorang-seorang pun takut. Tunggu. Nak buka TV tengok kerak sangat pun takut juga. Nak tengok cerita dalam TV pun takut. Antara cerita dalam TV, minta maaf, antara filem seperti mana yang disebutkan oleh pengurusi tadi, cerita apa Armageddon, apa Bruce Willis dengan Ben Affleck, heroin dia nama apa? Saya ingat heroin dia saja, hero saya tak apa ingat. Cerita tu betul sekali lah, seperti mana disebut oleh pengurusi, dia nak mengubah arah kepahaman kita daripada Armageddon bermaksud dia perang besar kepada Armageddon kemusnahan. Dia nak bagi kita silap faham lah. Satu. Yang kedua, di antara cerita yang cukup menarik sampai hari ni, saya rasa kalau tengok 2-3 kali pun rasa seronok lagi, cerita berkait dengan apa, cerita Lord of the Ring. Cuba perhati tengok cerita tu betul-betul. Rupanya orang barat, orang Yahudi ni, dia buat cerita, dia kaji habis dah sejarah. Dan cerita yang dia buat tu sebenarnya dia nak menunjukkan keadaan suasana bila hampir dengan kiamat, Armageddon, Malhamah Kubra, perang besar apa semua tu. Dia buat apa? Aragon. Panjang sikit apa kan? Ni nak ulas Lord of the Ring pula ni. Kan Lord of the Ring apa? Aragon. Mereka menggambarkan Aragon tu sebagai Nabi Isa. Pakai tongkat tu apa? Gandalf. Gandalf tu mereka gambarkan dia sebagai silap. Apa yang pakai pedang Aragon tu mereka gambarkan sebagai Imam Mahdi. Gandalf yang pegang tongkat tu mereka gambarkan sebagai Nabi Isa.
Mata satu tu standard lah kan, DJ. DJ. Kemudian nampak makhluk hak muka semua huduh lekar lah. Mereka gambarkan itu sebenarnya sebagai Ya'juj wa Ma'juj. Cerdik dia lah. Cuba baca dalam hadis, boleh tengok berkaitan bila Dajjal dibunuh. Kemudian kamu akan tengok Nabi Isa akan berdoa, Ya'juj Ma'juj mati belakang. Tengok tak pengakhiran ataupun hujung cerita tu. Kan waktu tentera tu nak serbu buat kali yang terakhir, kemudian bila Hobbit, apa nama tu, Frodo, tak jadi kuliah Megadon dah malam ni. Kuliah Lord of the Ring aja buat dia. Kan sebab tu bila Frodo baling cincin masuk dalam tu, dia baling cincin masuk, tiba-tiba apa mata satu tu kan hancur jatuh habis kan. Kemudian apa jadi kepada apa tu tentera tu, orang panggil hak uduh-uduh. Ya betul. Rakaman tu. Apa? ORK. Kau sini kau pakai tak tengok belakang. Ustaz seorang aja jeng mana nampak dia. Nak boboh bila ke apa kan? Hamba Allah binatang-binatang huduh tu, perhati tengok. Waktu apa mata satu tu musnah, binatang-binatang tu semua tenggelam dalam tanah. Pasal tak? Tapi tanah tersebut tidak menenggelamkan apa, tidak jatuh, tidak runtuh ketika mana tentera-tentera manusia tu duduk berdiri di situ. Seolah-olah nak menggambarkan tentang peristiwa di atas gunung Tursina. Kan nanti Ya'juj Ma'juj akan mengepung Nabi Isa dengan Imam Mahdi di gunung Tursina. Nabi Isa akan berdoa kepada Allah, pokok Ya'juj Ma'juj tu mati. Kemudian mari pula burung yang besar akan angkat binatang-binatang tu. Bukan last kali cerita tu juga ada berulang mai sama Frodo. Balik tengok sendiri lah. Lagi saya ulang lagi jadi tajuk Lord of the Ring lah. Tak, kita nak sebut kata orang putih tu, nampak mereka punya pemahaman, mereka nak bagi kepahaman tu kepada masyarakat, mereka nak bagi orang Islam terpesong juga dengan benda tersebut. Dan mereka buat cerita dalam keadaan mereka mengubah sejarah yang ada tu, supaya masyarakat Islam ghalib, leka, lalai dan sebagainya. Allahu Akbar Rasulullah. Lepas tu kita nak sebut bahaya tu. Mereka punya Allah, agenda mereka cukup bahaya dan ramai orang Islam tertewas dengan benda ni. Sebab tu kita nak minta malam ni nak bagi clear tajuk Armageddon ni, tajuk perang besar ni. Kita nak minta bagi faham betul-betul. Baik, selesai. Jadi Dajjal akan keluar atas muka bumi. Sebelum dia keluar akan kemarau 3 tahun. Selesai. Dia akan masuk semua tempat atas muka bumi ni. Semua tempat atas muka bumi ni semua dia masuk. Saya dah sebut pada ayah-ayah bubu sekalian kuliah sebelum ini, Dajjal akan menaiki kaldai bertelinga panjang. Dan dalam hadis ada sebut, tak silap saya hadis riwayat Abu Daud, Dajjal akan mengembara menaiki Allahumma salli kaldai tersebut, yang mana jarak di antara dua telinga kaldai tu 40 hasta. Tu yang Syekh Imran Hussein kata dia menaiki jet pejuang. Pasal jarak antara dua telinga tu 40 hasta. Kaldai besar mana 40 hasta? Jarak antara dua telinga dia tu 40 hasta. Yang boleh faham maksud tu, wallahu alam lah. Tu satu teori, satu ijtihad daripada Syekh Imran Hussein. Baik. Dan Dajjal akan bergerak seluruh atas muka bumi ini, melainkan 2 tempat saja beliau tak boleh masuk. Tak belayak bagi beliau, dia 2 tempat saja dia tak boleh masuk. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah. 2 tempat ni dia tak boleh masuk. Kerana baginda SAW bersabda, di jalan yang menuju ke Madinah akan ada malaikat yang menjaganya, dan Dajjal sekali-kali tidak akan dapat masuk ke tempat tersebut. Hadis ni disetujui. Hadis ni hadis sahih kan? Dan Dajjal tak boleh masuk tempat tersebut. Akhirnya bila tak boleh masuk dalam tempat tersebut, beliau akan berada di kebun dan sebagainya. Tu ada cerita dia, saya tak mahu sebut tentang silah kebun tu. Dajjal akan naik ke satu bukit, yang mana bukit tu ayah boleh tengok hari ni. Bukit tu berada jarak 7 km daripada Masjid Nabawi. Dajjal akan menaiki bukit tersebut, akan duduk di atas bukit tersebut. Hadis ni kedudukannya hasan, tetapi hadis ni dikuatkan dengan hadis yang lain. Dajjal akan duduk di atas satu bukit namanya Jabal Habsyi, Bukit Habsyi. Dia akan duduk atas bukit tersebut. Dia akan kata pada pengikut dia, hadza Masjidu Ahmad tu Masjid Muhammad tu Masjid Muhammad tu. Dan dia akan berada di bukit yang bernama Bukit Habsyi.
Bukit tu untuk maklumat usulan, siapa rajin buka Google. Sama macam Ustaz Hafizah sebut tadi. Nak tengok pokok Gharqad, tengok. Buka Google, mereka tanam punya banyak dah hari ni. Nak tengok Jabal Habsyi, buka Google, boleh tengok sendiri. Satu bukit yang mana hari ni kerajaan Arab Saudi dah bina satu istana di atas bukit tersebut. Bina siap dah. Apa dia boleh nama apa? Kingdom of Palace ke apa tu? Istana diraja lah, senang translate bahasa Melayu kita ni. Dia bina satu istana di atas bukit tu. Sedangkan baginda sebut 1400 tahun dulu lagi Dajjal akan berada atas bukit tu, dan Dajjal akan kata tu Masjid Muhammad tu. Allahu Akbar. Siap dah, buka Google, tengok. Dan akhir boleh faham kau noh. Nah, saya nak peringkas-peringkas cerita je ni. Kemudian bila Dajjal nak masuk Mekah tak boleh, masuk Madinah tak boleh, tempat lain semua dia mari. Sembilang pun dia masuk. Kan? Kan? Dia main semua. Kan? Madam-madam pasiak semua dia pergi. Baik. Akhirnya bila tak boleh di situ, akhirnya Dajjal akan bergerak ke Syria. Bila sampai di Syria itulah Nabi Isa alaihissalam akan turun. Nah, dan Nabi Isa akan turun di Menara Putih. Kan, Manarul Bayda tu, di Menara Putih, berkaitan dekat dengan apa, Damaskus. So, Damsyik, di Damsyik Syria. Di mana? Rutah. Saya tak sempat apa tu tadi tu. Dia akan turun di situ dalam keadaan tangannya memegang, tangan sebelah kanan memegang sayap malaikat, tangan sebelah kiri pun memegang sayap malaikat. Turun dalam keadaan memakai dua pakaian, dua baju, dua lai. Kemudian pakaiannya wangi dengan wangian za'faran. Hidung, minta maaf, hembusan nafas Nabi Isa AS, bila dia hembuskan nafas dia tu boleh pergi sejuk mata memandang. Dan aroma daripada nafas dia, orang Islam kalau bau cukup wangi, orang kafir bau mati. Macam mana Ustaz? Tak tahu. Tunggu mari. Boleh faham ke bahasa tu Ustaz? Dan akhirnya seperti mana yang Ustaz Hafizah sebut sebentar tadi, bila turun waktu subuh, Nabi Isa diminta untuk jadi imam oleh Imam Mahdi. Ya, diminta oleh Imam Mahdi untuk jadi imam. Tapi Nabi Isa menolak. Nabi Isa memerintahkan Imam Mahdi jadi imam. Selesai daripada peristiwa itulah, selepas sembahyang subuh tersebut, alaihi salam suruh buka pintu gerbang dan berlakulah pertempuran antara Nabi Isa dengan Dajjal. Dajjal nampak saja Nabi Isa. Nabi SAW bersabda, Dajjal jadi seumpama air garam yang larut dalam air. Garam yang larut dalam air. Jadi cerai. Tengok Nabi Isa tu. Wallah nak cerita macam mana? Garam yang larut dalam air. Kira tengok Nabi Isa tu terus jadi larut. Jadi cayak ke, jadi apa ke, wallahu alam. Jadi takut ke, gerun ke, wallahu alam. Dan bila berlaku peperangan inilah Nabi Isa AS menang dalam peperangan tersebut. Dan bila Dajjal dibunuh, keluar Ya'juj Ma'juj seperti akan diceritakan oleh Ustaz Jafri sebentar lagi. Bila selesai peristiwa tersebut, Nabi Isa AS akan memerintah dunia. Baik, waktu memerintah di dunia inilah kadang-kadang ada sedikit perbahasan di kalangan ulama. Ada hadis yang kita jumpa, Nabi Isa akan hidup atas muka bumi ni 40 tahun. Betul? Ada hadis dalam riwayat Imam Tirmizi, betul tak? InsyaAllah Nabi Isa akan berada atas muka bumi ni 7, 8 atau 9 tahun. Betul? Jadi ulama mengatakan seolah-olah ada dua percanggahan pendapat di kalangan ulama. Kita nak sebut tak canggah sikit pun tidak bercanggah. Nabi Isa selepas membunuh Dajjal, selepas peristiwa Ya'juj Ma'juj dan sebagainya, Nabi Isa akan memerintah bumi selama 7, 8 atau 9 tahun. Seperti mana disebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Habis tu riwayat yang mengatakan Nabi Isa hidup 40 tahun tu betul. Kan baginda Isa alaihi salam hidup ketika mana di zaman dia hidup dalam keadaan usianya 33 tahun. Tak betul? Sebelum baginda diangkat ke langit, sejak daripada lahir Allahumma salli ala Muhammad, Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, kemudian Nabi Isa membesar dan sebagainya, kan sampai umur 33 baginda diangkat ke langit, betul? Kemudian Ustaz, bila sampai akhir zaman, Nabi Isa akan diturunkan semula dan baginda Isa AS akan memerintah selama 7 tahun. Kalau kita pakai 7 tahun, 33 campur 7, genap 40. Jadi kedua-dua hadis itu betul. Boleh faham bahasa tu?
Macam blur nampak gaya. Kan? Ilmiah lah sikit malam ni tajuk ni tajuk ilmiah. Kan? Sebab itu kalau mengajar jumpa ustaz yang mengatakan Nabi Isa hidup 40 tahun, betul. Nabi Isa memerintah dunia 7, 8, 9 tahun pun betul. Dua-dua betul. Yang tak betulnya ustaz, golongan yang mengatakan Nabi Isa tidak muncul di atas muka bumi, yang tu salah. Ada tak golongan yang mengatakan Nabi Isa tak muncul lah, Nabi Isa tak turun lah, tu semua mitos ya. Yang tu silap. Boleh faham sangat tu? Selesai. Dan di antara perkara yang Nabi Isa akan buat sebagai penutup yang terakhir, maaf no, batuk tak habis-habis. Ni pun tanda kiamat lah apa? Batuk sedih atau tak apalah. Nah, ujian. Baik, lawa nah. Baik, Nabi Isa alaihissalam bila dia memerintah di muka bumi 7, 8 atau 9 tahun, antara yang Nabi Isa akan buat, nombor satu, bunuh babi. Nombor satu tu. Bunuh binatang yang bernama khinzir. Khinzir tak sedap noh, babi tak sedap. Bunuh babi. Kenapa Ustaz? Kerana daripada babi itulah, daripada khinzir itulah banyak sumber daripada khinzir yang membuatkan masyarakat Islam ketika itu amalannya tersangkut. Dalam makanan banyak dimasukkan sumber-sumber daripada binatang tersebut. Di dalam segala macam benda tersebut ada juga sumber-sumber yang di dalam tu. Jadi hapuskan punca dia dulu, bunuh babi itu dulu. Yang boleh faham atau no? Yang kedua, Nabi Isa akan mematahkan salib. Kerana apa? Kerana salib itu orang Kristian mengatakan Nabi Isa disalib. Jadi Nabi Isa turun, patahkan salib, membuktikan kata baginda masih lagi hidup. Baginda bukanlah seperti yang didakwa oleh golongan Kristian tu. Salib tu salah Allah. Boleh faham? Dan juga paling kurang, dan selain daripada itu, Nabi Isa membuktikan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi yang mengatakan bahawa mereka membunuh Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa atas muka bumi, bukti orang Yahudi tak bunuh, tak berjaya membunuh Nabi Isa alaihissalam. Boleh faham sangat tu? Selesai. Dan Nabi Isa akan menghapuskan jizyah. Jizyah ni kita translate bahasa lah cukai. Dia akan hapuskan cukai. Untuk orang Islam, dia hapuskan cukai. Sebab sistem ekonomi Islam, orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam bayar. Orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam bayar cukai. Orang Islam bayar zakat, orang yang bukan Islam bayar cukai. Itulah sistem ekonomi Islam. Tapi bila orang Islam kena bayar zakat, orang Islam juga kena bayar cukai, ini satu bentuk kezaliman. Understand? Faham loh, kemah Majlis Sembilan. Semua bekas seronok, saya nak kena lah, nak bagi faham. Jadi Nabi Isa AS akan menghapuskan sistem cukai itu. Dan untuk orang Islam cuma dikenakan zakat sahaja. Dan ketika itu dunia kita akan cukup makmur, cukup makmur. Allahu Akbar. Hujan akan turun, pokok-pokok tumbuh-tumbuhan akan naik dan sebagainya. Sehingga dari riwayat mengatakan manusia berhimpun memakan sebiji buah delima. Sekumpulan manusia makan sebiji buah delima. Makan sebiji kenyang. Sak mana buah delima lah, kita seorang 4 biji tak kenyang ni. Buah delima makan punya buang biji, lagi makan pula buang biji, ada setengah teruk sikit dengan biji-biji dia pepak. Tu kira teruk sikit lah. Seorang makan sebiji, 2 biji tak cukup. Ni sekumpulan manusia makan sebiji. Dan Nabi sebut dalam hadis sahih, kulit dia boleh dibuat payung. Cuba bayang besar mana buah delima tu. Kulit dia boleh dibuat sebagai payung. Nak cerita tak arti? Tunggu sampai masa, tengok sendiri. Boleh hasil no? InsyaAllah. Dan kita tengok akan berlaku kemakmuran yang cukup hebat atas muka bumi. Dan selepas daripada peristiwa itulah Allah akan hantar angin, lalu dia bawa ketiak orang beriman. Orang beriman akan meninggal dunia. Yang tidak mati ketika mana angin dihembuskan tersebut, yang tak mati waktu angin lalu di bawah ketiak, yang itulah yang akan merasai kiamat yang kita menamakan dengan kemusnahan dah. Yang bintang jatuh, air laut naik, emak mengandung anak beranak tak sedar, binatang liar berhimpun semua duduk setempat dan sebagainya. Peristiwa itu akan berlaku selepas kewafatan daripada Nabi Isa AS dan kematian umat Islam tersebut.
Boleh dapat sekat tu, insya-Allah mudah-mudahan. Boleh kok noh round yang pertama. Mudah-mudahan sama-sama ambil pengajaran insya-Allah. Ustaz Jafri duk bagi hin dah tu. Kan dia kata nak kat aku sebelah agak nampak gaya ni. Dia melawan. Boleh noh wallahu a'lam.